Lalu Nabi SAW dapat kelebihan itu, Nabi diberi salam oleh Allah Ta'ala secara direct. Secara direct. Nabi lain ketika mereka bertugas, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Isa, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tapi Nabi Muhammad, Allah Ta'ala invite, depan Nabi, Allah sebut, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa yang kita baca ketika waktu tahiyat akhir. Tuan-tuan tengok, Nabi dah dapat kelebihan, Nabi di-invite oleh Allah SWT, pergi pula ke Sidratul Muntaha, jumpa Allah SWT secara makrifat dan hakikat. Nabi diberi salam direct oleh Allah SWT berbanding Nabi lain. Nabi dah dapat kelebihan tu, apa Nabi jawab? Samalah yang kita baca nanti waktu salat, assalamu alayna wa ala ibadiyas salihin. Kan? Salam sejahtera ke atas kamu wahai Nabi Allah. Allah Ta'ala kata, Nabi tak fikirkan diri dia. Kalau Nabi fikirkan dia, waalaikumsalam warahmatullah, dan salam sejahtera ke atas Allah SWT. Tapi Nabi jawab, assalamu alayna. Na ni refer, fi'il nahnu ataupun dhamir nahnu, kami, kita. Assalamu alayna wa ala ibadiyas salihin. Dan salam sejahtera ke atas kesemua manusia yang beriman, ibadiyas salihin, hamba Allah yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان على عبده بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد. Terima Allah Subhanahu Wa Taala, Tuan Pengerusi Nazir Masjid Nurul Amin Merbau Sempak, seterusnya ahli jawatan kuasa, sahabatnya Ustaz Syamim, Imam Masjid, seterusnya yang dinaikkan tentulah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman seperjuangan, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar? Kabari sihat ke semua? Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Allah SWT mengurniakan kita semangat dan juga kekuatan untuk berhimpun pada Maghrib ini sebagai yang disebut sebagai pahlawan Maghrib, warrior, kuliah Maghrib warrior, subhanallah. Dan sementara kita telah pun solat Maghrib bil jamaah, secara berjamaah, sekarang tibalah pula kita bersama-sama melapangkan diri kita mendengar sedikit peringatan yang akan disampaikan sementara kita menanti waktu Isyak. Muslimin muslimat rahimahullah, kebetulan pada hari yang berkat ini, tepatnya 28 hari bulan 2 2024, masuk kalau ikut kiraan insya-Allah 18 hari dalam pada bulan Sya'ban 1445 Hijriah, ya, menunjukkan kepada kita kalaulah Allah Ta'ala izinkan kurang lebih 11 hari saja lagi bakal menjelangnya Ramadan Al-Mubarak.
Itu pun kan kiraan kita bukan ikut kiraan jam di hadapan kita ni. Kiraan tarikhnya ialah apabila setelah yang disebut sebagai jabatan mufti di setiap negeri melihat arkanul ruqyah, anak bulan di tempat masing-masing, dan adanya anak bulan itu, maka tepatnya kalau diizinkan 29 bulan Syaban, besok tu dah berpuasa pada satu Ramadan. Dan satu perkara yang menarik dalam melihat anak bulan ini, kan, semua negeri sepakat tuan-tuan. Tak ada negeri yang tak sepakat dalam menentukan tarikh anak bulan. Walaupun kita dekat Malaysia ni ada 14 buah negeri, kan. Tetapi tuan-tuan tengok, kalau mahar kahwin, kan, orang nak nikah, cuba tengok ikut negeri masing-masing. Kan, Selangor 300, ada negeri 200.5, ada RM87, ada RM70. Macam tu juga zakat. Negeri Selangor mengikut beras yang dimakan RM7 untuk zakat. Ada negeri RM6.50 beras zakat fitrah. Kenapa tak tambah je 50% Ustaz, genapkan RM7? Ikut negeri masing-masing. Kan, maknanya ikut yang disebut sebagai hal ehwal negeri yang diperintah oleh sultan, iaitu sultan dulu yang mulia, sultan negeri masing-masing. Kan, ada negeri yang tetapi dalam bulan Ramadan semua sepakat. Kan, ada negeri Selangor tahun ni kita puasa awal sikit. Kan, mendahului negeri yang lain. Pasal apa? Kita sepakat besok raya kita awal. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Subhanallah. Semua sepakat dalam, sebab apa berlaku macam ni? Kerana Ramadan ini yaumus syuhur barakah, iaitulah bulan keberkatan, bulan yang keberkatan. Maka disitulah Allah Ta'ala menyatakan apa dia? Indal addata syuhur min indallahi ithna asyara. Sesungguhnya bulan-bulan yang Allah Ta'ala telah ciptakan ketika mana menciptakan langit dan bumi sebanyak ithna asyara. Ithna asyara artinya 12 bulan. Ketika Allah menciptakan bumi dan langit, Allah Ta'ala cipta sekali, siap dengan bulan dia. Berapa bulan? Ithna asyara, 12 bulan. 12 bulan ni siapa yang tentukan? Allah Ta'ala yang tentukan. Cuma 12 bulan ni, 4 bulan awal yang disebut sebagai bulan haram, iaitulah kan, Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab dan juga yang disebut sebagai 4 bulan awal. 4 bulan awal, kan, termasuklah bulan Rajab, bulan Muharram. Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Lalu bulan yang pertama dalam bulan Islam, Allah Ta'ala menyatakan tidak disebut mana bulan pertama. Daripada 12 bulan tu, yang nombor 1 bulan apa? Tidak tahu. Hanyalah ijtihad daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, menyatakan bulan yang pertama, ijtihad beliau setelah syura dengan para sahabat, dipanggil para sahabat, diletakkan bulan pertama ialah bulan Muharram. Di zaman Nabi mana ada lagi bulan pertama, bulan apa? Cuma disebut saja bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Syaban. Nombor 1 tak ada. Bila zaman Sayyidina Umar, Islam semakin berkembang. Kekuasaan sehingga ke Parsi dan juga Rom. Gubernur dihantar, Muaz ke di Yaman, Abu Ubaidah Al-Jarrah ke bumi Syam. Jadi setiap surat dia kena endorse. Setiap surat kena ada tulis. Jadi nak tulis bila ni, bulan berapa ni? Khalifah bagi surat, tapi bulan berapa tak tahu. Macam tuan-tuan lah pengerusi panggil, tuan-tuan dijemput untuk hadir AGM, mesyuarat agung di masjid kita, tapi tak sebutkan bulan berapa. Macam kita tengok surat ni bila ni, Tuan Nazir ni tahun lepas ke, tahun bila, kita tak tahu. Jadi sebab itulah ijtihad Umar ni dipakai oleh seluruh dunia pada hari ini. Bermula Muharram. Kenapa dia letakkan Muharram? Kerana Muharram ini sementelah orang balik daripada satu bulan ibadah yang agung, namanya bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah orang buat apa? 9 bulan Zulhijjah orang melaksanakan yang disebut wukuf di Arafah, iaitulah bulan haji. Bulan haji, bulan yang besar bagi umat Islam. Bila bulan haji, orang pergi semangat tuan-tuan. Jaranglah bila tengok orang jemaah kita ke balik dari haji ke umrah, dia tak pergi masjid. Pasal apa? Dekat Mekah dah buat solat
yang pahalanya 100,000 kali ganda. Jadi ustaz dah cover dah, tak payah dah pergi masjid. Oh, boleh pula cover. Tak ada, dia mesti pergi istiqamah lagi dia beribadat. Dia terimbau solat di dalam Masjidil Haram. Dia terimbau kenangan solat 40 rakaat di Masjid Nabawi. Pahala masing-masing besar. Lalu dia tambahkan dengan amalan di istiqamah solat di Masjid Qaryah masing-masing. Menandakan dia semangat. Jadi sebab itulah orang daripada balik haji ni dia bersemangat. Jadi nak kata Umar, selepas bulan Zulhijjah, Muharram itulah bulan yang pertama dalam dunia Islam. Subhanallah. Ni hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian masuk bulan-bulan yang haram, termasuklah bulan yang kita sebut sebelum Ramadan, bulan Rajab. Bulan Rajab apa dia? Peristiwa yang besar yang disebut sebagai Isra wal Mi'raj. Ini semua dah faham, dah makruf. Dan saya tak nak cerita pasal Isra Mi'raj tuan-tuan. Tapi saya nak beritahu apa kelebihan dia, iaitu mudah cerita khulasah qaulnya, Isra wal Mi'raj ini ialah satu peristiwa peningkatan iman. Peningkatan iman. Pasal apa? Kerana Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, terima solat 50 waktu, kurangkan 9 waktu sehari semalam, balik semula ke Mekah. Apa dalilnya? Ayat yang pertama dalam surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah. Allah Ta'ala kata apa? Diperjalankan hamba-Ku daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Allah declare Nabi sebagai hamba. Kalau Allah sebut Nabi sebagai hamba, kita ni layak tak nak sebut kita ni hamba Allah? Tak layak tuan-tuan. Siapa kita nak sebut kita hamba Allah? Siapa kita? Allah declare Nabi itu hamba dia. Subhanallah. Lalu sebab itulah diperjalankan hamba-Ku Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Maknanya Allah invite, Allah beri satu surat, Muhammad, malam ni kamu akan diperjalankan rehlah healing. Nak beritahu Nabi pun ada waktu untuk dia bermuhasabah, berhealing, berehlah. Macam itulah juga kita tuan-tuan. Tidak semestinya kita duduk kat sini. Kena keluar dari kampung ni, tengok suasana orang lain. Baru ni saya pergi, baru je balik minggu lepas umrah kan. Pergi ke Turki. Masuk ke Istanbul, tidur terus ke Bursa, kemudian pergi ke Uludang, balik semua ke Istanbul, baru pergi Madinah. Oh, macam ni rupanya. Dah pernah pergi Turki waktu belajar dulu 10 tahun lepas. Pergi balik tuan-tuan, Masya Allah, Turki mata wang dia rendah tuan-tuan. Lira kan? Tapi tuan-tuan, mata wang rendah, petrol dia RON 95 kan, lebih kurang 1 liter 6 ringgit tuan-tuan. 6 ringgit. Tak tahu, tak boleh buat apa tuan-tuan. Maknanya kos dia, kos sara hidup kan, rakyat dia terlalu tinggi. Oh, baru kita tengok, oh macam tu baru kita tahu. Susah rakyat dia. Kan sama macam kita, ada yang berniaga tepi jalan, ada, mereka pun sama juga. Oh, lalu Nabi SAW direhlahkan daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Dan peristiwa ini apa yang meningkatkan iman kita? Kerana bila fikir ikut logik akal, tak logik langsung. Tak logik. Pasal apa? Masjidil Haram ke Masjid Aqsa 1464 km. Kalau drive ikut kereta 35 jam. Di zaman Nabi nak pergi Masjid Aqsa mengambil masa 1 bulan perjalanan. Nabi sebut, aku diperjalankan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa sampai Masjid Aqsa menjadi imam pada Nabi yang lain, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Dapat perintah solat, balik semula ke Mekah. Berapa lama? Tak sampai pun 1 malam. Tak sampai pun 1 malam. Kan? Ini sebut peningkatan iman. Mata kita ada limitasi. Kita boleh tengok sejauh jarak yang tersekat. Mungkin jiran di hadapan rumah kita ni, mungkin di sekolah depan kita ni saja. Kan? Lebih daripada itu kita tak nampak. Telinga, dia ada frekuensi dia. Kan? Kalau tuan-tuan pernah masuk menyelam, saya ambil juga lesen scuba diving tu kan. 10 meter menyelam pakai incubator tu, telinga kita dah mula pekak. Kan? Maknanya tahap telinga kita dah limit dah. Lagi dalam 20, lagi 30, lagilah. Kan? Subhanallah. Patutlah. Kan? Bila sampai bawah kita dah tak boleh buat apa. Maknanya itulah harapan kita kepada Allah SWT. Maknanya telinga kita ada limitasi, mata kita ada limit. Macam tu juga otak akal kita. Akal menyatakan pergi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa
naik ke Sidratul Muntaha, balik semua ke Mekah. Nabi kata tak sampai satu malam. Tak logik langsung. Lalu sebab itulah Isra' Mi'raj mestilah dikaitkan dengan iman. Fikir, logik akal tak logik, tapi fikir dengan iman, ini perkara yang mesti aku percayai kerana dia berkait dengan iman, akidah. Lalu sebab itulah Nabi SAW di-invite oleh Allah Ta'ala dan surah An-Najm menyatakan ila Sidratul Muntaha fi qarbi Jannatil Ma'wa. Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha, duduk dekat dengan Jannatil Ma'wa. Jibril AS selepas melepasi 7 langit tu, langit yang ke-7 nak sampai ke Sidratul Muntaha, kata Jibril AS, hadis yang panjang. Saya tak nak ceritalah, banyak kisah dia, tuan-tuan boleh baca, dan biasalah setiap tahun ulang benda yang sama je. Tapi nak bagi tahu, Jibril kata, ya Rasulullah, aku dah tak boleh dah. Limit aku sampai sini je. Kamu je yang boleh layak ke dalam Sidratul Muntaha. Nabi SAW. Lalu Nabi SAW dapat kelebihan itu. Nabi diberi salam oleh Allah Ta'ala secara direct. Secara direct. Nabi lain ketika mereka bertugas, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Isa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tapi Nabi Muhammad, Allah Ta'ala invite, depan Nabi, Allah sebut, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa yang kita baca ketika waktu tahiyat akhir. Tuan-tuan tengok, Nabi dah dapat kelebihan, Nabi di-invite oleh Allah SWT, pergi pula ke Sidratul Muntaha, jumpa Allah SWT secara makrifat dan hakikat. Nabi diberi salam direct oleh Allah SWT berbanding Nabi lain. Nabi dah dapat kelebihan tu, apa Nabi jawab? Samalah yang kita baca nanti waktu solat, assalamu alayna wa ala ibadiyas salihin. Kan? Salam sejahtera ke atas kamu wahai Nabi Allah. Allah Ta'ala kata. Nabi tak fikirkan diri dia. Kalau Nabi fikirkan dia, waalaikumsalam warahmatullah, dan salam sejahtera ke atas Allah SWT. Tapi Nabi jawab, assalamu alayna. Na ni refer, fi'il nahnu ataupun dhamir nahnu, kami, kita. Assalamu alayna wa ala ibadiyas salihin. Dan salam sejahtera ke atas kesemua manusia yang beriman, ibadiyas salihin, hamba Allah yang soleh. Artinya kat dunia ni, siapa yang jadi hamba Allah yang soleh, dia dapat pahala seperti mana Rasulullah SAW. Ini Nabi SAW, dia tak langsung lupakan kita dalam peristiwa yang agung. Lalu apa yang Nabi dapat dalam bulan Rejab? Iaitulah grand prize. Apa dia tuan-tuan? Iaitulah solat, solat, solat. Solatan, silatan, wasilahan. Solat artinya sambungan, silah, sambungan. Maknanya hubungan. Siapa yang solat, hubungan dia jadi baik dengan Allah. Siapa yang solat, anak-anak dia dengan cakap. Siapa yang jaga solat, akhlak dia baik. Siapa yang jaga solat, kehidupan dia makin sempurna. Solat daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kita solat, kita hubungkan diri kita dengan Allah. Tuan-tuan bayangkan kalau orang yang tak solat kat dunia ni, apa jadi pada diri dia? Dia tak ada hubungan dengan Allah. Dia langsung renggang dengan Allah Ta'ala. Lalu solat inilah dibekal pada kita. Sebab itulah kita sentiasa buat setiap waktu, kerana didapati pada bulan Rejab, pada malam Isra' dan Mi'raj. Sebab itulah cerita Isra' Mi'raj ni bukan sekadar cerita. Maknanya Nabi tengok ada pada malam Isra' Mi'raj orang yang memakan daging dia sendiri, ada manusia yang menggunting lidah dia sendiri, ada manusia yang itu dan ini, ditunjukkan ahli syurga, ahli neraka. Bukan itu je. Allah Ta'ala nak kata, kalau kamu nak tingkatkan iman, kamu lihatlah kisah Isra' dan Mi'raj, kerana dalamnya ada hubungan kamu dengan Allah, iaitulah fazikri salatan falazikri, kamu salat dengan mengingatiku, kata Allah SWT. Habis waktu salat, habis peristiwa salat, habislah bulan Rejab, masuk bulan Sya'ban. Tuan-tuan, Sya'ban yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, an ballaghna anna hadzal lail 5 layalin, telah sampai kepada kita. Kan Imam Syafi'i tulis dalam kitab dia sebut telah sampai kepada kita 5 malam yang Allah Ta'ala muliakan. Wahidan, yang pertama, Lailatul Jum'atin, malam Jumaat.
Yang kedua, Lailatul Fitr, malam hari raya Aidilfitri. Yang ketiga, Lailatul Adha, malam hari raya Aidil Adha. Kata Imam Syafi'i, malam yang akan dimustajabkan doa. Yang keempat, Lailatul Awal min Syahri Rajab, malam daripada permulaan awal bulan Rajab. Yang kelima, Lailatul Syahri, iaitulah nisfu Sya'ban, malam pada malam nisfu Sya'ban. Tuan-tuan, malam nisfu Sya'ban ni malam yang mulia. Subhanallah. Kerana apa malam ini menjadi kemuliaan? Kerana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, Nabi SAW berpuasa dengan bersungguh-sungguh, beribadah dengan bersungguh-sungguh, dan membaca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh malam Sya'ban. Dan hadis yang paling kita dengar, Allah Ta'ala akan masuk ataupun akan pergi ke dunia ataupun malam nisfu Sya'ban melihat hamba-hambanya. Melihat Allah ni, artinya Allah Ta'ala betul-betul tengok siapa yang beribadah pada malam nisfu Sya'ban, malam dan bulan Sya'ban. Lalu Nabi SAW kata illa isnin, kecuali dua. Yang pertama, orang yang syirik, yang kedua ialah musakhin, orang yang bermusuh-musuhan. Maknanya dua golongan ni kalau masih ada dalam diri kita, pengmakbulan doa, pengmustajaban doa pada dia tidak dilayan oleh Allah SWT. Dan Nabi sebut, aku berpuasa dalam bulan Sya'ban kerana aku ingin apabila amalanku dibawa pada Allah Ta'ala dalam keadaan aku berpuasa. Bukan kata puasa Isnin dan Khamis saja Nabi berpuasa. Nabi juga berpuasa yang begitu hebat pada bulan Sya'ban. Tuan-tuan, kerana apa? Kita ni ada report, tuan-tuan. Dia ada report daily, ada report weekly, dan ada report tahunan, annual report. Maknanya amalan kita ni dibawa Allah Ta'ala. Yang daily maksudnya pada Isnin dan Khamis Nabi berpuasa. Kemudian ada waktu bulan tertentu. Kemudian termasuklah bulan Sya'ban, dan ada annual report dibawa pada Allah. Kalau report dibawa pada Allah dalam keadaan kita lompang beribadah, macam ni kita rasa, tuan-tuan? Ibaratnya macam dululah kan. Saya dulu kan, tanya Ustaz Syamim kan, waktu sekolah kita sama-sama kan, bila cikgu bagi je report card kan, mesti ditandatangani oleh waris, ibu dan bapa kan. Bila tengok report card tu, banyak pula merah daripada biru, tuan-tuan kan. Bila masa nak jumpa bapa aku ni kan, kan, bila masa nak jumpa ayah kan, bapa kan, tengok masa bila dia tenang-tenang kan, lepas musim panen ke kan, lepas waktu dia tenang lah kan, tengok, oh tak boleh jadi kan. Last suruh apa? Siapa yang tantangan? Suruh embah lanangnya, tuan-tuan kan, suruh datuknya. Pasal apa? Datuk tak boleh baca kan, suruh tantangan, dia tantangan je lah. Selamat kita. Itu report kita kat dunia. Ini report nak bawa pada Allah SWT. Nabi kata, aku suka ketika mana diangkat amalanku dalam keadaan inni shaimun, aku berpuasa. Kerana apa, tuan-tuan? Bulan Sya'ban ini ialah bulan pra. Tahu bulan pra? Kita nak buat apa-apa jua amalan, kita kena ada preparation, persediaan. Nak berlari kan, masuk running, fun running, payah jaras, kena ada stretching, tuan-tuan. Baru ni bawa jemaah kan, pergi tawaf 7 kali pusingan, kemudian pergi sa'i kan, Safa dan Marwah kan. Yang pergi kursus umrah ke, dia fahamlah. Maknanya biasanya kalau saya pesan kan, balik ni buat stretching, walking kan, buat perjalanan kat taman ke apa, supaya cycle kita ni kan, kaki kita ni tak terkejut kan. Banyak yang bila sampai kat sa'i, tawaf dia okey, bila sampai kat sa'i, ustaz, kenapa ustaz tak sebut ustaz, jauhnya ustaz, baru nak mengadu kat situ. Tuan-tuan, tawaf tu 7 pusingan, memang tuan-tuan tak rasa. Kemudian 7 pusingan tu dah hampir 3.5 km. Campur lagi Safa dan Marwah 7 kali, lebih kurang 7 km, tuan-tuan jalan kan. Pasal apa tak perasan? Pasal benda tu berulang kan. Kalau dinisbahkan, cuba balik misalnya tuan-tuan jalan 7 km macam, memang penat, tuan-tuan. Jadi kalau tak ada persiapan, biasanya kita terkejut. Begitulah juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Sya'ban ni ialah bulan yang ghafilna, dilupai oleh ramai orang, iaitulah orang selalu ingat bulan Rejab,
ada Isra Mi'raj, kemudian orang ingat bulan Ramadan, bulan yang hebat digandakan 70 kali dan sebagainya, gandaan pahala. Tapi orang terlupa bulan Syaban. Bulan Syaban ni bulan preparation. Mana ada orang nak puasa, besok nak puasa kan, dia dah orang kata apa, lemau tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dah biasa puasa ni kan, benda sahur, kalau nak tengok, kita nak tengok orang tu bersedia puasa ke tak, tengok waktu sahur. Tengok waktu sahur. Kalau orang biasa puasa, macam mana dia buat? Sahur dia relax tuan-tuan. Makan 3 biji kurma, teguk air, bismillah, puasa. Tapi tengok orang yang tak biasa puasa, lagi-lagi puasa sunat dia tak biasa, besok nak puasa, apa dia buat waktu sahur? Siakap 3 rasa, ketam masak lemak, masak skor, belum lagi ubat 3 serangkai, jamu, semua nak dia bedal waktu sahur tuan-tuan. Pasal apa? Dia tak ada preparation. Jadi sebab itulah bulan Syaban ini menjadi persediaan kita. Sama juga membaca Al-Quran kan, Nabi SAW mempertingkatkan kan, bulan Syaban, ulama Syam mereka menghidupkan malam-malam itu. Walaupun ada hadis yang menyatakan, tak ada hadis yang sahih pun, amalan dan sebagainya, tapi di kalangan penduduk Syam, mereka ulama-ulama kibar, para tabi'in menghidupkan malam Syaban supaya dia bersedia untuk dalam bulan Ramadan kan. Dan tengok hadis tu menyatakan apa dia? Kecuali orang yang syirik dan orang yang bermusuh-musuhan. Syirik ni wa'iyyazubillah, mungkin tak adalah, wa'iyyazubillah, memang tak adalah kalau kita ahli masjid, ahli surau, tuan-tuan ahli fiqah sekalian ni. Tapi kalau orang yang bermusuhan ni kan, tolonglah kita kan. Sudahlah kita bermusuhan dengan sesiapa pun. Sudahlah tiba masanya kita bermaaf-maafan. Tapi kita orang Melayu, budaya Melayu, nak bermaafan ni waktu bila tuan-tuan? Bila tiba hari raya tuan-tuan. Dia teringat lagu bila tiba hari raya, baru dia nak maaf. Padahal Nabi sebut bulan Syaban pun kamu dah kena siap sedia, kerana inilah bulan yang dimustajabkan doa kamu. Tuan-tuan rahimahumullah, ini sebagai semangat, sebagai kekuatan untuk kita menghadapi bulan yang penuh kemuliaan. Barulah kita masuk ke dalam bulan Ramadan dengan penuh semangat dan juga penuh dengan pesta ibadah, insya-Allah tuan-tuan kan. Jadi pada malam ini kita akan teruskan perjuangan kita, iaitulah teguran Allah SWT dalam Quran. InsyaAllah satu je potongan ayat supaya kita baca, menjadikan kita semangat dengan ibrah kita terus tadabbur Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Tuan-tuan tengok pada surah Taubah, iaitulah pada ayat yang ke-80, iaitulah Allah SWT menegur Nabi SAW. Baik, ayat ni dah pun kita baca pada bulan yang lalu, iaitulah Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfir Allahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Surah Taubah ayat yang ke-80. Kisah ini kita telah pun beritahu melalui syarah daripada Imam At-Tabrani, baik ataupun syarah daripada tafsir Munir yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, iaitulah menyatakan tentang teguran Allah kepada Nabi SAW. Apa teguran Allah? Iaitulah Allah Ta'ala melarang Nabi SAW untuk memohon keampunan buat mereka, terutama kepada orang yang syirik dan orang yang munafik. Iaitulah Allah Ta'ala mengatakan, makana lin nabi wal ladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Mana mungkin bagi mana-mana nabi, mereka ini beristighfar, memohon ampun kepada orang-orang yang syirik, orang yang munafik. Kisahnya apa? Asbabun nuzulnya apa dia? Iaitulah ketika mana Nabi SAW telah pun ingin mengimamkan seorang jenazah orang munafik. Siapa dia? Iaitulah Abdullah bin Ubay. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun Imam Bukhari, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Iaitulah ketika mana meninggal dunia Abdullah bin Ubay, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ziarah yang disebut sebagai
jenazah Abdullah bin Ubay. Baik, baik. Masuk waktu Isyak, kita memberi laluan kepada azan Isyak dan insya-Allah kita sambung sebagai khulasah. Wallahu a'lam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu wa ba'athkum maqam innaka la Bismillah. Bismillah, kita sambung sikit ya. Hadis daripada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala lamma tuwaffi Abdullah bin Ubay jaa ibnuhu ila Rasul faqala ya Rasulullah a'tini qamisuka akfanu fi wa shalla alaihi wastaghfir lahu fa'atahu Allahu qamisuhu. Ni hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua, iaitulah ketika mana Nabi SAW menyembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Ketika itulah ya, Nabi SAW dihalang oleh seorang sahabat, namanya iaitulah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar telah pun menghalang Nabi SAW. Umar kata, kan, limaza ya Rasulullah, kenapa kamu pergi untuk menyembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay? Kata Rasulullah SAW, sabda yang Rasulullah SAW, falamma qama wa subita ilaihi faqulta ya Rasulullah atasalli alaihi ibnu Ubay wa qad qana yawmun kaza wa kaza uiddat alaihi qawlah fatabassama Rasul qala akhir anni ya Umar. Ketika Nabi SAW tahu Abdullah bin Ubay meninggal dunia, Nabi nak pergi sembahyang jenazah Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi dihalang oleh Umar. Umar bukan kata halang, bahkan du'a Rasul alaih. Iaitulah Umar ni tarik baju Nabi SAW. Mana tak nak bagi betul Nabi pergi. Sampai tarik baju ni memang jangan. Kata Umar, ya Rasulullah, atasalli alaihi ibnu Ubay. Ya Rasulullah, kamu nak sembahyangkan ni si Abdullah bin Ubay ni, wa qala yaumun kaza wa kaza. Kamu tak ingat ke dulu dia buat kita macam ni, macam ni, macam ni, macam ni? Umar flashback balik apa yang Abdullah bin Ubay buat. Apa yang Abdullah bin Ubay buat? Abdullah bin Ubay seorang watak yang lahir di Madinah. Dia reserve diri dia untuk menjadi pemimpin utama pada penduduk Madinah yang adanya Aus dan Khazraj. Tapi akhirnya Nabi SAW sampai, bertambah irilah hati dia. Dia mengucap, tetapi ucapan dia tu hanyalah sekadar retorik dan munafiknya dia. Dan yang paling ketara, pada tahun yang kedua berlaku Badar Al-Kubra, tahun yang ketiga berlaku Uhud. Pada peperangan Uhud, Nabi mengarahkan 1000 tentera, tetapi pada perjalanan 300 patah balik, U-turn back balik, menyebabkan Abdullah bin Ubay ini kan mengajak pada semua tentera Islam, menyatakan kalau kita semua pergi ke perang Uhud, siapa nak jaga anak bini kita, siapa nak jaga harta kita. Maka daripada 1000 orang, 300 yang withdraw, 300 yang tak jadi beginilah disebut munafik. Siapa punya kerja? Abdullah bin Ubay. Kan? Lalu Nabi ni bila dia meninggal dunia, Nabi pergi ziarah. Peliklah para sahabat. Dan akhirnya kata Rasulullah, qala inni khuyyirat fahtartu. Wahai Umar, lepaskan aku. Aku dah ada pilihan. Pilihan apa? Iaitulah aku ingin meminta ampun, iaitulah aku ingin menyembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, iaitulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Sama ada Allah Ta'ala kata kamu mohon ampun buat dia, ataupun kamu tak mohon ampun untuk mereka, ataupun kamu memohon ampun untuk orang-orang munafik tu sebanyak 70, sebanyak 70 kali, la yaghfirallahu lahum. Allah confirm tidak akan ampunkan dosa-dosa orang munafik ni. Kan? Lalu Nabi SAW bila Allah Ta'ala turunkan wahyu ni, Nabi ada pilihan. Apa pilihan Nabi? Pilihan Nabi memohon juga ampun. Kerana ada ayat au. Au ini isim syarat. Maknanya sama ada Nabi nak sembahyangkan ke, Nabi tak sembahyangkan ke, ataupun Nabi memohon ampun sebanyak 70 kali. Kenapa 70 kali? Dalam bahasa Arab,
70 ini adalah satu kalimah yang paling tertinggi. Maknanya last word lah ni. Lepas, ialah ada ulama, ada orang kata, habis tu kalau Nabi mohon 71, Allah ampunkan dosa dia ke? Tidak. Maknanya, sebanyak mana pun Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa orang munafik, kerana mereka ni sangat dekat dengan kekufuran dan syirik pada Allah SWT. Mereka bersama dengan orang-orang Yahudi. Lalu turunlah ayat Allah SWT pada saat itu, selepas peristiwa itu, iaitu Allah Ta'ala kata, wala tusalli ala ahadin minhum matan abada wala takum ala qabrihi. Allah Ta'ala menyatakan, dilarang selepas daripada ini mana-mana Nabi ataupun orang beriman untuk menyembahyangkan jenazah orang-orang munafik, orang-orang syirik, orang-orang fasik selama-lamanya, abadan. Dan Allah Ta'ala juga larang wala takum ala qabrihi, jangan kamu pergi kubur mereka. Tuan-tuan, ini adalah arahan daripada Allah SWT. Baik. Kenapa Allah Ta'ala sebut itu? Kerana mereka ini telah mencederakan emosi Nabi SAW. Di hadapan Nabi mereka beriman, tetapi di belakang Nabi mereka jadi gunting dalam liputan, selimut, musuh dalam selimut, dan sentiasa bersama dengan orang Yahudi. Tetapi sikap Nabi ini ialah sikap yang lebih baik. Apa dia? Pemaafnya Nabi, melepasi kemarahan pada diri Nabi. Nabi maafkan. Ini yang nak kita tiru, tuan-tuan. Orang dah buat kita macam-macam. Orang dah sihir saya, ustaz. Orang dah santau saya. Saya tahu orang dia siapa. Kalau waktu tu malaikat datang, wahai Tuan, saya tawarkan tuan-tuan, apa dia, orang yang buat tuan-tuan macam ni, buat dengki, benda zalim ni, Tuan mintalah apa, kami malaikat akan buat. Wahai malaikat, ambil sikit bukit dekat Sarjana Utama tu kan, hampuk dia kan. Maknanya kita marah kita. Tapi Nabi ni orang dah banyak kecewakan Nabi, banyak sakitkan hati Nabi, banyak menjadi musuh dalam simut Nabi. Nabi ampun, Nabi mohon juga pada Allah ampunkan dosa Abdullah bin Ubay. Tapi dengan sifat rahmahnya Nabi, iaitulah Allah SWT menegur Nabi SAW secara lembut. Allah Ta'ala kata, tidak boleh mana-mana Nabi sembahyang terhadap orang munafik. Orang munafik ni kita tak tahu, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Ada 3 tanda munafik. Apabila bercakap dia berdusta, apabila berjanji dia mungkiri, apabila diberi amanah dia khianat. Itulah tanda munafik yang perlu kita jauhi. Nabi dah beritahu. Dan ketika Nabi SAW telah wafat, ada seorang sahabat yang mengetahui siapa yang orang munafik, iaitulah Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Ketika mana Huzaifah sembahyang jenazah, barulah sahabat-sahabat pergi. Pasal apa? Dia tahu orang yang dia sembahyang tu munafik ataupun tidak. Satu hari Umar jumpa pada Huzaifah Al-Yamani. Umar tanya pada Huzaifah, wahai Huzaifah, dalam senarai munafik yang Nabi beritahu pada kamu, ada tak senarai itu nama Umar? Umar pun takut kalau ada diri dia tergolong dalam golongan munafik. Sebab tu kita kena bersama-sama doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka limanan nifaq wal musyrik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berdoa padamu untuk dijauhkan sifat munafik dan juga syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, cukuplah pada sekadar malam ini. Mudah-mudahan yang disampaikan memberi manfaat. Cuma pesanan Ana, tuan-tuan, kita nak menghadapi Ramadan, ulama kata ada 4 perkara. Yang pertama taubatan dengan taubat. Yang kedua, doa banyak-banyak, Allahumma ballighna fi Ramadan. Yang ketiga, semarakkan bulan Ramadan ini dengan perancangan ibadah. Daripada pagi sampai ke malam, tuan-tuan dah boleh daripada pagi tadarus, qiyamul lail, semua tarawih dan sebagainya, dah siap semua, buat wish list. Dan yang keempat, kata ulama, banyakkanlah ketaatan pada Allah, elakkan sebagian permusuhan dengan ramai orang. Tuan-tuan, inilah cara kita nak menghadapi bulan yang penuh keberkatan, bulan yang bersemangat. Yang kedua, tuan-tuan, jangan kita lupakan sahabat-sahabat kita yang berada di Gaza. Mereka diuji oleh Allah SWT. Mereka berpuasa macam kita, cuma rumah mereka dah tak ada, anak bini mereka dah syahid. Mereka berpuasa seperti kita, tapi natijah mereka dengan kita tentulah berbeza. Yang ketiga, tuan-tuan, saya ada bekalkan tuan-tuan, kita NGO Syahadat Care, saya pengurusinya, nak buat 3,000 kampit beras Faiza RM43.30. Minta tuan-tuan scan. Dah ada pun barcode, nanti tuan-tuan scan. Kita nak berikan pada asnaf kita di Paya Jaras, daripada Saujana sampailah ke Bukit Rahman Putra. InsyaAllah, tuan-tuan, itulah pahala yang mesti kita grab.
pada waktu saat bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi hadhi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma anzil muraddafi malaikatin fi ahli Falastin wa khususan fi ahli Gaza. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi al-ard al-Islam. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tangguh dengan tasbih kafarah serta subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.